Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya pada pagi ini insya-Allah kita dapat bersama-sama meneruskan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi insya-Allah kita berbaki satu lagi hadis dalam bab pada tawakal dan juga yakin. Bab yakin dan tawakal. Hadis yang ke-84 dan hadis yang ke-11 dalam bab ini. Baik. Saya bacakan hadisnya. Baik. Wa bi sanadin muttasil ila al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala qala al-hadi 'ashara an Anas radhiyallahu anhu qala kana akhawani ala ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. كان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. يحترف يكتسب ويتسبب. Hadis yang ke-11 daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah dua orang saudara, dua orang yang bersaudara pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup dulu. Ada dua orang saudara. Adalah salah seorang daripada keduanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan datang belajar, datang melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar kata-kata Nabi, pengajian Nabi dan juga melihat sunnah-sunnah Nabi SAW untuk dapatkan ilmu. Dan saudara yang seorang lagi pula bekerja, yahtarifu, maksudnya buat satu pekerjaan untuk mendapatkan rezeki dan juga wang. Maka saudara yang bekerja tu satu hari mengadu pada Nabi SAW berkenaan dengan saudaranya yang seorang lagi yang datang jumpa Nabi SAW tu, maksud dia tak bekerja. Dia tak bekerja sebab dia datang mengaji, dia kerja mengaji saja. Maka Nabi SAW kata pada yang mengadu tadi, itu saudara dia yang bekerja tadi lah, yang cari duit dan semua. Maksudnya saudara ni dia cari duit, dia pergi support saudara dia yang mengaji tadi. Tapi lama-lama kawan pun mungkin penat lah kot. Dia kata, macam mana ni Rasulullah, dia tu kerja, tak kerja kata, mengaji datang, mana tu. Maka apa Nabi SAW kata? Nabi kata, la'allaka turzaqu bihi. Boleh jadi moga-moga kamu tu diberi rezeki sebab kerana dia. Kamu diberi rezeki sebab kerana dia. Baik. Hadis ni riwayat Tirmizi dengan sanad yang sahih. Sanad sahih mengikut syarat Muslim, tapi Imam Muslim tak keluarkan hadis ni. Para ulama ni, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan imam-imam yang lain, mereka ni ada metodologi mereka, ada manhaj mereka dalam memilih dan menyaring hadis Nabi SAW. Kadang-kadang Imam Bukhari dengan Imam Muslim walaupun anak murid dengan guru, yakni Imam Muslim anak murid daripada Imam Bukhari, tapi Imam Muslim ada metodologi dia yang berbeza dengan Imam Bukhari. Dia tak berapa setuju lah beberapa metod Imam Bukhari. Tapi para ulama kemudian dia mengatakan apa saja yang Imam Bukhari keluarkan hadis, Imam Muslim keluarkan hadis, semua tu memang sahih. Tapi boleh jadi kadang-kadang bila ulama kemudian yang belajar metod Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian mereka lihat pada hadis-hadis yang lain, boleh jadi mereka jumpa ada hadis kalau ikutkan syarat dan metod yang sama, ikut Imam Bukhari,
ada pada hadis ini, tapi Imam Bukhari tak keluarkan hadis ni dalam konteks sahih dia. Begitu juga dalam Imam Muslim. Sebab tu tuan-tuan, maksud dia kalau seorang tu belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maksud dia tak semestinya dalam dua kitab ni saja hadis sahih. Nak kata ada lagi hadis sahih, tapi memang sengaja Imam Bukhari tak letakkan, walaupun kadang-kadang ikutkan syarat mereka tu ada, syarat dah elok dah, kena dah, tapi tak keluarkan. Nampak tak? Jadi yang dikatakan hadis ni kalau ikutkan ikut syarat Imam Muslim sahih, memang patutnya tak ada masalah apa, tapi Imam Muslim tak keluarkan hadis ni dalam kitab sahihnya. Tapi dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Baik. Kemudian Imam An-Nawawi pada akhir hadis ni mensyarahkan perkataan yahtarifu kat sini. Dia kata yahtarifu yaktasibu wa yatasabbab. Maksud yahtarifu mencari, berusaha mencari rezeki dan mencari sebab untuk mendapatkan rezeki. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, kalau kita lihat pada hadis ni, pertamanya kalau kita lihat hadis ni, ada sebahagian sahabat yang memang melazimi pengajian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tak buat apa langsung. Kerja mereka mengaji saja. Dan sebahagian daripada kumpulan ni, mereka ni dipanggil sebagai ahlu suffah. Ahlu as-suffah. Suffah maksud dia anjung masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabi SAW, Masjid Nabawi dulu memanglah kecil dia, tak besar macam lah ni. Lah ni memang besar kan, sebab lah ni masjid yang ada ni dah selepas beberapa penambah dan pembesaran, berapa peringkat banyak dah kan. Pembesaran Masjid Nabi SAW yang kali pertama sekali pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan, sampai Sayyidina Uthman perintahkan robohkan rumah sahabat-sahabat yang ada sekeliling tu. Kalau ikutkan Masjid Nabi kecil je, kecil saja. Iaitu kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Nabawi, tuan-tuan tengok, kalau tiang tu putih, kita pergi ke Raudhah, kita tengok ada tiang warna putih. Bukan tiang yang warna macam peach tu kan. Yang tu yang peach tu, tu kawasan masjid yang baru. Tapi kalau tiang putih tu, tu sebenarnya adalah kawasan masjid asal, tak besar mana. Lepas tu pada zaman Sayyidina Uthman, orang Islam makin melimpah. Di Sayyidina Uthman antara yang awal khalifah yang buat projek pembesaran Masjid Nabi SAW. Lepas tu kalau kita pergi Masjid Nabawi, kalau kita perhati tepi makam Nabi SAW tu ada satu kawasan dia tinggi sikit. Kalau kita perasan lah, kalau kita biasa dapat berpeluang masuk ke dalam Raudhah, kita tengok dekat tepi Raudhah tu, kawasan yang ke makam Nabi SAW tu, ada satu tempat dia macam ada stage sikit, lebih kurang tinggi ni lah, ataupun tinggi lagi sikit. Daripada lantai ni ke tinggi ni, kapet warna merah lebih kurang. Kalau tuan-tuan tengok orang Pakistan, orang India, banyaklah juga orang berebut-rebut juga kawasan tu. Selain daripada Raudhah, mereka duduk kawasan, ada yang beribadah, cari peluang untuk duduk di kawasan tersebut. Inilah kawasan dipanggil sebagai Suffah asal dia. Suffah ni asal dia anjung masjid Nabi SAW. Dulu ada 70 ke 80 sahabat, mereka ni duduk situ. Duduk situ siang dan malam, malah tidur kat sana. Dan mereka ni kebanyakannya golongan fuqara, orang yang fakir di kalangan muhajirin. Muhajirin maksudnya mereka yang berhijrah ke Madinah, sama ada berhijrah pada Makkah ataupun selain pada Makkah. Macam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang daripada mereka, bukan daripada ahli Makkah. Sayyidina Abu Hurairah ni, Abu Hurairah bukan ahli Makkah, no? Dia bukan ahli Makkah, bukan ahli Madinah, tapi dia dikira sebagai muhajirin, mereka yang berhijrah, tapi bukan hijrah daripada Makkah, hijrah dari kampung dia di Yaman. Satu perkampungan dia nama dia Daus. Dan Daus ni tuan-tuan di Yaman, subhanallah, salah satu daripada kampung yang ataupun satu negeri yang secara geografi dia cantik sangat kampung ni. Taman-taman ni, bunga-bunga, pokok-pokok dia memang indah sangat. Dia bukannya padang pasir, kawasan yang inilah subur kan pokok-pokok. Tapi Sayyidina Abu Hurairah berhijrah pergi ke Madinah untuk belajar dengan Nabi SAW. Dan Sayyidina Abu Hurairah salah seorang daripada sahabat yang seperti mana kita baca kisah sahabat ni, yang duduk di sofa tu, kerja dia nak pastikan sentiasa bersama Nabi SAW, nak belajar, nak dengar hadis Nabi SAW, sampai tak buat apa langsung. Dan mereka ni sampai 80 orang. Nampak no? Tak tahulah kalau kita hari ni jumpa orang-orang macam ni,
Ikut akal kita, mungkin kita pun kritik mereka kot kan. Kita kata apa ni kerja mengaji saja, duduk masjid, kerja tak mau semua. Kau kita punya logik akal, kita fikir lagu tu kan, kita kritik mereka. Tapi tuan-tuan, Allah puji mereka dalam Quran. Allah puji mereka ni. Allah Ta'ala kata wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya. Allah Taala siap menegur Nabi Muhammad SAW dalam ayat ini. Dan Allah Taala bersabda Nabi Muhammad, bersabarlah wahai Muhammad untuk bersama-sama dengan mereka-mereka ini, yang mereka ni duduk di masjid pagi dan petang mengingati berdoa pada Allah Taala kan. Dan mereka buat tersebut tidak mahu melainkan hanyalah rahmat Allah dan redha Allah. Sampaikan Nabi SAW, kalau duduk mereka, Nabi kata, wahai kumpulan yang Allah Ta'ala perintahkan aku, suruh bersabar dengan mereka. Satu hari, ada satu hadis riwayat Imam Abu Daud, satu hari Nabi SAW duduk dengan sahabat mereka-mereka ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Sa'id bin Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri kata, satu hari aku ziarah ahli sufah. Mereka-mereka ni lah hak miskin-miskin ni, yang fakir ni. Dan ada sebahagian mereka ni punyalah miskin sampai kain dia cukup-cukup untuk tutup aurat saja. Dan mereka ni walaupun baju terdedah tuan-tuan, mereka ada rasa malu. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri kata sebahagian pada mereka ni bersembunyi pada belakang sebahagian saudara yang lain sebab malu, baju badan duk terdedah kan, menyorok macam tu. Nak kata miskin apa ni, kain satu saja. Ahli sufah. Kemudiannya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri duduk kat sana bersama mereka. Tiba-tiba datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang, Nabi tanya, wahai kaum-kaum, satu kaum yang Allah SWT suruh aku bersabar dengan mereka ini. Dia kata, apa kamu buat sekarang? Jadi mereka kata, wahai Rasulullah, kami duduk di sini sekarang ni, tak sat ni, ada seorang dari kami ni baca Quran, dan kami hak lain-lain ni dengar bacaan Quran. Maksud daripada buat satu majlis tilawah Quran lah. Jadi Nabi SAW duduk sekali bersama mereka. Tapi Nabi kata apa? Tahallaqu, buat halaqah, buat bentuk halaqah. Kalau tidak sebelum tu mereka duduk rapat-rapat. Tapi bila Nabi duduk, Nabi kata tahallaqu, sekarang ni buat bentuk halaqah. Nampak tak? Kemudian duduk halaqah dan Nabi SAW puji mereka. Nabi SAW sebut Allahumma salli alaihi dalam hadis tersebut, dan kadang mereka miskin, Nabi SAW sebut basyirul fuqara, bagi khabar gembira pada orang-orang yang miskin ini, orang-orang fakir ini, qabla bi annahum yadkhuluna al-jannah qabla aghniya'in nas. Mereka ni akan masuk syurga sebelum hak yang fakir, sebelum hak kaya. Yang ini maksud dia, orang kaya kalau beriman sekalipun akan masuk syurga, tapi hak fakir ni akan masuk syurga, Nabi kata setengah hari awal daripada hak kaya. Masuk setengah hari awal. Tapi tuan-tuan, setengah hari awal ni masuk dia berapa lama? Nabi kata wadzalika 500 amin aw sanatin. Setengah hari ni masuk dia 500 tahun. 500 tahun. Hari kiamat tuan-tuan tak sama macam hari kita. Satu hari dia sama dengan 1000 tahun. Dan Nabi SAW beritahu, tak apa, mereka ni miskin, fakir, hak baju pun tak cukup apa semua, tapi habaq kat mereka. Nabi kata kamu akan masuk syurga awal sebelum hak kaya ni 500 tahun awal. Yang setengah hari, habis setengah hari sama dengan 500 tahun. Hadis ni riwayat Imam Abu Daud. Saya nak ceritakan tentang wujudnya satu kumpulan sahabat macam ni. Mereka miskin, teruk miskin, miskin sungguh. Sayyidina Abu Hurairah salah seorang pada dia. Sampaikan satu hari bila selepas wafat Rasulullah wafat apa semua, Islam kita pun tahu Islam dah terbuka. Zaman pemerintahan Sayyidina Umar terutama, dia sampaikan kerajaan Farsi pun jatuh, dan kekayaan kerajaan Farsi, kekayaan kerajaan Rom kebanyakan masa tu di Syam masuk ke dalam Islam. Umat Islam hal keadaannya makin okey lah masuk dia. Sebelum tu teruk susah kan. Walaupun Sayyidina Umar memimpin mereka ni, Sayyidina Umar tetap fakir, tetap zahid, zuhud. Sayyidina Umar tetap dengan baju dia yang dipanggil sebagai muraqa'ah. Jubah dia dipanggil muraqa'ah. Muraqa'ah ni maksud dia yang bertampal-tampal. Jubah dia tu bertampal-tampal. Koyak atas sini, tampal atas sini, koyak atas sini, tampal atas sini. Macam tu sekali. Tapi nak kata bila zaman tu dah mudah, jadi Sayyidina Umar ni memang bagi peruntukan pada sahabat-sahabat. Terutamanya Sayyidina Umar akan mengutamakan sahabat-sahabat yang dulu susah. Di kalangan muhajirin awal ni, ada yang masuk Islam kemudian kan. Tapi Sayyidina Umar kata beri keutamaan kepada mereka yang awal masuk Islam ni. Mereka diberikan keutamaan dalam pemberian.
Jadi Sayyidina Abu Hurairah dah mula ada baju, dah ada. Asal dia dulu satu baju. Sayyidina Abu Hurairah ni kain dia satu je. Dia bungkus badan dia daripada belakang, selimpang macam ni. Selimpang macam tu. Ikat ke tengkuk siap. Dia kata sebab nak tutup aurat. Buat apa ni, cara ikat baju tu, kain tu cara paling boleh tutup aurat elok sekali. Tapi satu hari Sayyidina Abu Hurairah dah ada kain, dah ada baju yang lebih lah kan. Dan satu hari dia rembuh-rembuh dengan kain. Rembuh-rembuh dengan kain. Lepas tu ada orang yang nampak, dia kata bakh. Dia kata wah. Dia kata macam itulah. Bahasa Arab dia sebut bakh. Dia kata Abu Hurairah boleh rembuh-rembuh dekat kain, dia kata. Nak kata benda tu pun mewah. Boleh rembuh-rembuh dekat kain, dia benda mewah kata. Ada kain boleh buang rembuh. Tapi Abu Hurairah kata alhamdulillah, rezeki Allah Ta'ala. Dia kata demi Allah, satu masa dulu dia kata aku pernah tersungkur depan antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi SAW. Jatuh tersungkur, mata tercegir gitu ke atas. Ada orang datang pada aku, letak kaki dekat tengkuk aku, ingatkan aku kena sawan tu, tiba-tiba lah macam tu jatuh kan, getak-getak badan. Dia kata demi Allah, bukan sawan, tapi sebab terlalu lapar, lama sangat tak makan. Dan itu sekali. Itu hal keadaan dulu, dia kata. Alhamdulillah sekarang ni dah ada kain lebih sikit, alhamdulillah. Macam tu sekali nak kata setengah-setengah sahabat mereka ni ahlu sufah. Tapi ada sahabat lain yang lain sikit keadaan dia. Macam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni selepas pergi ke Madinah, dan Quraisy terkenal pada zaman dulu, ramai mereka ni businessman. Orang Quraisy ni, ahli Mekah ni, mereka sebenarnya banyak peniaga. Bila Sayyidina Umar sampai ke Mekah, Sayyidina Umar pun ada kerja juga. Tapi Sayyidina Umar ni, dia pakat dengan saudara dia di Madinah. Mungkin saudara ni saudara Ansar lah, sebab Nabi kan mensaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Dia pakat macam mana? Dia kata satu hari aku akan kerja dan aku cari rezeki untuk aku dengan hang, saudara dia. Dia kata besok hang pula kerja, hang cari rezeki untuk aku dengan hang sekali. Hari yang dia cuti itu Sayyidina Umar buat apa? Bukan relax main, nak duduk dengan Nabi. Duduk dengan Nabi SAW, nak belajar hadis, nak belajar segala hukum syariah ni lah. Jadi Sayyidina Umar buat macam tu. Buat satu hari mengaji, satu hari kerja. Tapi hari kerja tu pun bukan dia cari duit untuk dia je, untuk saudara dia. Sebab besok saudara dia pula pergi ngaji. Esok saudara dia pergi ngaji, dia pula kerja. Macam tu lah. Buat rotation, tukar-tukar. Dan ada sahabat yang subhanallah, macam Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun juga ahli perniagaan. Kemudian bila dapat duit, dia tak belanja seorang-seorang dia. Dia akan pergi ke sufah, dia tengok apa hajat ahli sufah ni, dia yang bagi makan. Ada rezeki lebih, dia yang belanja ahli sufah ni. Itu Sayyidina Abu Bakar yang terkenal dengan Nabi kata apa? Nabi harap Sayyidina Abu Bakar ni boleh masuk syurga ni pintu mana saja dia nak. Sebab kalau tengok pada amalan, semua amalan dia tip-top. Bab sedekah dia lah, bab tahajud dia pun, bab apa saja, Al-Quran, bab perjuangan jihad, dia lah paling hebat sekali. Iman pun dia lah. Itu Rasulullah kata, aku harap wahai kamu Abu Bakar, kamu boleh masuk pintu syurga hak mana saja boleh. Sebab semua kelebihan tu dia ada. Seorang kita ni boleh jadi Allah Ta'ala bagi melihat kepada apa amalan kita yang lebih. Seorang tu mungkin yang mulai dia tak berapa, puasa dia tak berapa sangat, tapi tang sedekah dia bagus. Nanti dia akan masuk satu pintu syurga yang khas untuk ahli-ahli sedekah ni. Seorang tu kata dia rajin puasa, dia ada pintu syurga puasa dia. Ada orang yang ahli qiyam, dia panggil apa? Ahli qiyam. Mulai dia kerja lah. Ada ahli Quran, kerja ngaji Quran. Ada ahli ilmu macam tu lah, macam-macam. Ahli zikir. Tapi Sayyidina Abu Bakar ni semua dia hebat. Jadi Sayyidina Abu Bakar terkenal dengan mereka. Dia akan datang kepada ahli sufah ni, belanja makan dan bagi makan siapa apa semua. Baik, itu kisah tuan-tuan, kisah para sahabat. Sekian sebanyak. Baik. Jadi kat sini Nabi SAW nak bagi tahu pada saudara dia yang kerja tadi ni, cari duit dan dia belanja dan support pula saudara dia ni yang memutuskan diri, dia kata dia putuskan diri dengan dunia ni, duduk ngaji dengan Nabi SAW, duduk kat sufah tu, nak belajar dengan Nabi. Sebab Nabi SAW dia tak ada lah buat pengajian macam kita ni pukul 9 saya waktu saya pukul 10 Ustaz Razman. Tak ada lagu tu tuan-tuan. Nabi duduk rumah, bila Nabi keluar, time Nabi nak bagi tahu, Nabi habaq. Dan wahyu Allah Ta'ala turun pada Nabi pun bukan dia ada jadual.
Bila datang wahyu Nabi SAW, Nabi akan panggil lah. Lepas wahyu tu dah selesai turun pada Nabi akan panggil lah. Dia panggil kutabul wahyi, penulis wahyu. Antara ni Sayyidina Zaid bin Sabit yang paling masyhur tadi. Nabi SAW akan panggil dia, okey, tulis ayat Quran ni. Nabi baca, dan Sayyidina Zaid bin Sabit akan tulis. Lepas tu dia dah habis tulis, dia pula akan pergi ke sahabat, dia akan baca, ni tu ada surah baru turun, main dengar. Jadi dia pun pakat dengar, talaqi. Talaqi dengar, baca satu-satu, baca. Lepas tu macam tu lah. Ada sahabat-sahabat lain pula belajar dengan sahabat-sahabat lain. Dan Nabi SAW sendiri kadang-kadang beritahu kat sahabat ni, Quran ni belajar dengan si fulan, si fulan. Quran belajar dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Macam tu sekali. Jadi nak kata sibuk tuan-tuan, mengaji zaman Nabi ni sibuk. Sibuk sungguh. Hak hafal Quran, hafal Quran dia. Hak yang hafal hadisnya. Nampak no? Sayyidina Abu Hurairah sendiri hafal hadis. Sebab dia memang duduk kat masjid tu, tengok perbuatan Nabi, dengar apa sangat Nabi cakap. Sampaikan dah banyak hadis Nabi, dia hafal, dia mula risau, terlupa. Dia mengadu kat Nabi SAW, kata, wahai Rasulullah, aku dengar hadis banyak, tapi aku lama takut lupa. Jadi Nabi SAW kata pada Abu Hurairah, Nabi kata, ubsud rida'ak, ambil kain ridak kamu, kain yang tutup bahu ni, kata ambil. Dan dibentangkan macam ni, bentang ni. Lepas tu Nabi SAW faghtarafa fil hawa gharfatan. Nabi macam mencedok sesuatu dekat udara. Macam mencedok. Kemudian Nabi letak kat sini, kat kain Abu Hurairah ni. Lepas tu Nabi SAW kata kat Abu Hurairah, udmum. Lah ni peluk kain ni. Dia pun peluk. Bila peluk tu, Sayyidina Abu Hurairah kata, lepas tu tak lupa langsung. Apa saja hak dia hafal, apa dia dengar, Nabi SAW tak akan lupa lah. Tu terkenal Sayyidina Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Walaupun dia duduk dengan Nabi 3 tahun ataupun 4 tahun. Setengah riwayat kata 4 tahun. Riwayat kata 3 tahun duduk dengan Nabi SAW. Sebab dia masuk Islam, dia datang ke Madinah selepas peperangan Khaybar. Selepas peperangan Khaybar baru sampai ke Madinah, jumpa Nabi SAW. Dia datang dari Yaman. Kampung dia dekat Daus, Yaman. Baik, nampak tak? Jadi tu nak ceritakan tadi, pengajian Nabi tu banyak, sibuk. Dan mereka kalau tak ada pengajian pun mereka duduk berzikir. Mereka kerja berzikir saja kat sana, seperti mana kita akan lihat lah riwayat-riwayat lain. Jadi yang saudara ni tadi, dia bercari rezeki dan support saudara dia yang mengaji tadi. Kemudian dia mengadu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW kata, boleh jadi kamu tu dapat rezeki pun sebab dia. Nampak? Sebab sebenarnya hakikat rezeki siapa yang bagi? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya usaha ni semua adalah wasilah. Wasilah ni maksud dia cara perantaraan bagaimana kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan kita ni tuan-tuan, mencari rezeki ke, belajar ke, apa saja, dia tidak lebih daripada doa sebenarnya. Tapi dia panggil sebagai doa fi'li, doa perbuatan. Selain pada doa qauli, kita doa kata-kata. Kita doa angkat tangan, ya Allah, kurniakan aku rezeki yang halal, pemudahkan urusan aku. Ni doa qauli. Tetapi perbuatan kita menunjukkan kita bersungguh nak tadi itu pun adalah doa juga. Dia menjadi tarikan perhatian Allah SWT untuk memberi. Nampak tak? Dia nampak kan? Seolah-olah kita ni tuan-tuan, seolah-olah lah kita ni anak kecil yang kat rumah, pak kita nak bagi pada kita duit, tapi pak kita nak tengok sejauh mana kita nak, pak kita pun bagi kita tugas, bagi kita kerja, bersihkan rumah apa semua ni. Jadi sebenarnya bukannya kita ni bekerja dengan pak kita, tapi pak kita nak tengok sejauh mana kita nak, dia bagi kita kerja. Jadi bukan benda tu syarat wajib. Kalau kita bekerja tu mesti dapat duit. Tapi bila pak kita tengok kita bersungguh-sungguh bersih rumah semua sebab nak dapat tu, pak kita pun bagi atas dasar ihsan dia. Tapi kalau dia tak bagi pun, dia kata memang tak berhak pun dia minta. Sebab anak memang kena taat kepada ayah. Nampak tak? Seolah macam tu lah. Jadi kita ni bekerja apa semua ni tak lebih daripada tu. Bukannya mesti dapat. Itu hak Allah. Tapi kita berusaha, Allah tak nak tengok sejauh mana kita nak. Jadi orang yang bila dia terpaksa tinggalkan kerja dia kerana ada satu benda yang lebih penting bagi diri dia, dia nak mengaji syariat Allah Ta'ala semua,
Jadi dia sebenarnya menunjukkan perhatian rahmat Allah Ta'ala juga. Jadi Allah Ta'ala bagi pada orang bekerja tadi tu dengan bagi pada ni sama je. Tapi cuma kadang-kadang Allah Ta'ala bagi melalui orang lain. Faham tak? No? Dia bagi melalui orang lain. Macam kita lah, kita kerja cek duit apa semua, alhamdulillah Allah bagi rezeki luas. Tiba-tiba kita ternampak anak jiran kita ke ataupun anak menakan kita apa semua duk ngaji bersungguh-sungguh. Mainlah hati kita, kesiannya dia kan, masya-Allah bagus dia ngaji Quran, contoh ngaji tahfiz Quran ke, ngaji kuliah syariah apa semua. Jadi teringin hati kita nak berkongsi ataupun nak kita yang nak dapatkan saham daripada kebaikan ataupun satu pengorbanan anak saudara kita tadi buat tu, kita pun menyumbang pada dia, berikan kitab ke, bayarkan yuran pengajian dia apa semua. Nampak? Kita mengharapkan pahala. Tapi hakikatnya yang mencampakkan perasaan tu dalam hati kita Allah SWT. Dan Allah Ta'ala sebenarnya hakikatnya nak memberi rezeki pada dia, tapi melalui kita. Melalui kita sampai ke dia rezeki dia. Jadi macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah tuan-tuan. Tu yang Nabi SAW bagi tahu, la'allaka turzaqu bihi, boleh jadi kamu diberi rezeki kerana dia. Sebab Allah Ta'ala sebenarnya simpati pada orang yang mengaji tadi ni, lebih pandang rahmat pada dia. Dan bila mana dia ni pula rasa tanggungjawab untuk siapa adik dia tadi ni, contohnya saudara dia, Allah Ta'ala bagi lebih daripada dia. Sebab Allah Maha mengetahui dia akan bagi pada dia, jadi Allah Ta'ala bagi lebih. Sebab itulah tuan-tuan kita sentiasa kena ingat, boleh jadi kadang-kadang apa yang kita dapat sebahagian tu sebenarnya bukan sebab kita ataupun bukan kita punya, tapi Allah Ta'ala nak bagi kita pahala free supaya kita sampaikan kepada siapa yang sepatutnya disampaikan. Faham tak? InsyaAllah kita kena fikir lalu tu. Boleh jadi apa yang aku dapat ni sebenarnya bukan semua aku punya, tapi Allah Ta'ala saja bagi lebih supaya Allah Ta'ala nak bagi kita pahala. Aku bagi ni lebih. Contohnya macam kita patut dapat 100, Allah Ta'ala bagi 200. Kalau Allah Ta'ala kata 100 lagi ni sebenarnya hang bagilah kat siapa-siapa supaya hang dapat pahala. Dapat pahala sedekah. Jadi Allah Ta'ala bagi dah siap-siap free yang tu je. Nampak? Jadi hadis ni tuan-tuan sebenarnya ada beberapa hadis lain juga yang memberi makna yang sama. Contohnya dalam satu hadis Nabi SAW kata, hal turzaquna bil du'afaikum, bukankah kamu semua ni sebenarnya diberi rezeki sebab orang-orang lemah di kalangan kamu? Faham tak tuan-tuan? Kamu diberi rezeki sebab apa? Kerana orang yang lemah keadaan kamu. Contohnya hari ni hujan turun. Bila hujan turun, pokok-pokok subur kan, subur sayur-sayuran pun jadi elok, pokok buah pun jadi elok. Kita pun ada duit, kita pergi kat market, kita boleh beli. Tapi hakikatnya kita boleh beli itu bukan sebab kita ada duit, tapi Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita dengan turun hujannya, dengan buah-buah jadi dan apa semua sebab ada tu. Kalau kita ada duit bilion dalam bank sekalipun tuan-tuan, tapi kalau kemarau, kita nak makan apa masa tu? Jadi silap katalah beras masa tu tak jadi, tinggal dalam store ni tuan-tuan ada berapa guni saja. Masa tu kalau kita nak beli pun silap tokek kedai tak jual. Minta maaf tak ada. Tu saya nampak tu beras tu, saya nak beli kata tak, saya tak jual. Kalau kita kata saya nak, tak apa, saya beli 10 kali ganda, harga beras RM25, saya beli 250 satu tu, silap dia pun tak mau jual. Baik, kalau kami jual, dia kata kami pun tak ada nak makan apa. Masa tu duit kita bilion pun silap tak laku tuan-tuan. Jadi jangan pandang duit tu hanya rezeki kita. Rezeki ni sebenarnya adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan turun hujan apa semua, tumbuh-tumbuhan jadi elok, binatang-binatang pun elok, sihat apa semua. Kita boleh makan ayam, makan kambing, makan sayur-sayuran, sebab semua sebabnya rahmat Allah Ta'ala. Jangan duk fikir sebab aku ada duit aku boleh buat segala-gala. Tak tentu lagi. Tetapi turun hujan ni tuan-tuan pun ada sebabnya. Sebab apa? Sebab doa. Doa siapa? Boleh jadi bukan doa kita dalam keadaan yang seronok apa semua. Doa siapa? Doa orang miskin. Dia pun yang kata, ya Allah kurnia kepada kami rezeki. Silap dia yang ingat Allah. Doa orang yang lemah. Doa hal kanak-kanak kecil. Sebab kanak-kanak kecil lemah, jadi dia pun akan teriak apa semua. Teriak tu sebenarnya adalah doa hal mereka. Dan Allah Ta'ala Maha Penyayang, Arhamur Rahimin. Tengok mereka ni nakkan rezeki, dia pun teriak tu, nak apa? Nak rezeki. Sebab mereka ni Allah Ta'ala turunkan hujan. Sebab binatang-binatang yang tak berdosa kan, apa embek hujan, ya Allah nak hujan, nak rumput, Allah bagi rezeki. Kita yang tumpang tanya, kita hal lain yang tumpang.
Ini maksud Nabi kata hal turzaquna illa bi du'afaikum, bukankah kamu sebenarnya beri rezeki kerana orang-orang lemah di kalangan kamu. Dalam satu hadis lain Nabi SAW sebut apa? Laula syuyukh ruk'a wal bahaimul rudda wa siyamun rudda. Kalaulah tak kerana orang tua-tua yang bongkok dah, dan juga kerana kanak-kanak yang menyusu dan binatang-binatang yang makan rumput ni, kalau tak kerana mereka, dah lama dah kamu semua ditimpakan musibah dari Allah Ta'ala. Kalau tengok pada dosa kita, perangai kita, silsilah dah lama dah kan? Dah lama dah kita tampak. Tengok perangai kita ni dah lama memang nak tampak dah. Tapi sebab kita duk tumpang siapa? Orang tua-tua yang tak larat semua, lisan hal dia mintakan simpati pada Allah. Kanak-kanak kecil yang menyusu ni kan, mereka ni lisan hal mereka minta rahmat Allah. Binatang ni yang makan melata kat atas bumi ni, secara lisan hal minta rezeki pada Allah. Sebab mereka ni Allah Ta'ala beri rezeki, dan kita yang tumpang. Kita tumpang rezeki mereka. Dalam satu hadis lain tuan-tuan, kita ni selamat daripada musibah Allah, dapat rezeki elok semua sebab siapa? Sebab ada wali-wali Allah. Kena ingat juga, ada orang soleh. Time kita berdengkok malam, mereka menangis. Time kita makan seronok gelak-gelak, mereka lapar kerana apa? Kerana berpuasa pada Allah Ta'ala, puasa. Time kita duk main seronok-seronok, mereka berzikir. Nampak no? Jadi sebab mereka ni lah yang mengangkat tangan tengah-tengah malam meminta rahmat Allah Ta'ala, minta rezeki, Allah Ta'ala bagi, dapat tumpang ke kita. Lepas tu Nabi SAW sebut dalam beberapa hadis, Nabi sebut tentang wujudnya beberapa wali Allah yang pelik. Antaranya mereka dipanggil sebagai Al-Abdal. Nabi kata Al-Abdalu arba'una. Wali-wali Abdal ni 40 orang. Di Syam, mereka duduk dekat Syria, dekat Syam. Hadis ni banyak. Imam As-Suyuti keluarkan tulis satu kitab risalah tentang wali-wali Allah ni, sebab ada hadis-hadisnya. Dinamakan mereka ni Abdal, jamak perkataan badal. Haji badal maksud dia apa? Haji ganti. Tuan punya badan tak dapat nak pergi, jadi ganti orang lain. Tapi orang tu buatkan untuk dia. Wali Abdal ni dipanggil wali mengganti. Kenapa nama wali ganti? Ada setengah pendapat ulama kata sebab mereka ni, dalam hadis Nabi kata kalau mati seorang akan ganti seorang lain. Sentiasa bilangan mereka ni ada kat sana genap 40. Dipanggil wali Abdal. Kalau mati seorang, ganti lain. Ada setengah ulama yang tulis kitab, Imam Sya'rani kata dinamakan mereka ni wali Abdal sebab kalau mereka keluar dari tempat mereka, orang akan nampak jasad dia ada dekat sana. Sebab mereka duduk kat Syam. Maksud dia Syam kat Syria. Kalau katalah seorang wali ni pergi ke Iraq, tapi orang Syam kita tak nampak dia ada kat situ, padahal dia dah pergi tempat lain, orang nampak dia mesti ada kat sana. Ini panggil wali Abdal. Ni ada hadis dia tuan-tuan. Dan hadis wali-wali ni ada banyak. Wali-wali Allah ni dia ada dia punya tingkatan-tingkatannya. Setiap zaman ada wali Allah. Cuma kebanyakan mereka ni tersembunyi, kita tak kenal. Hatta guru kami Pak Sumit pernah kata wali-wali Allah yang besar-besar ni, wali-wali kecil ni pun tak kenal siapa. Setiap zaman dia pun ada. Setiap zaman yang paling tinggi sekali wali Allah ni, ketua dia pun semua ni dipanggil wali Qutub. Qutubul Aqtab. Dan kutub dalam bahasa kita pun kita guna kutub utara, kutub selatan. Maksud dia apa? Pusat yang paling tinggi sekali. Tempat semua kompaskan dia tunjuk kat sana kan. Macam itulah kutub. Dan setiap wali kutub ni ada dua imam. Ada dua pembantu dia. Macam Rasulullah dulu, Rasulullah ni bukan wali lah, Rasulullah Nabi, malah Sayyidul Anbiya. Tapi dia punya posisi itu lebih kurang sama. Nabi dan dua di bawah Nabi ni ada dua orang yang sentiasa bersama Nabi. Siapa ada? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Duduk belah kanan, belah kiri Nabi SAW. Begitulah setiap zaman ada wali kutub, sentiasa ada dua orang imam. Dia panggil imaman. Dan di bawah imam ni ada empat tiang dia panggil. Al-Imad Al-Arba'ah. 4 tiang. 4 wali Allah. Lepas tu bawah dia barulah ada 12. Dia panggil Nuqaba, wali Naqib. Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa? Walaqad akhadallahu mithaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba. Dan ketika mana kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel dan kami lantikkan, setiap mereka ni ada 12 naqib. 12 naqib dia. Dan setiap zaman ada 12 wali naqib, dia panggil nuqaba. Lepas tu
Barulah ada wali abdal dan sekian-sekian dia. Kenapa wali-wali kecil ni yang kita pun tak kenal, tak tahu siapa. Jadi dia pun tak tahu dia wali. Ada wali yang dia pun tak tahu dia tu wali Allah. Sebab dia ingatkan dia berdosa, dia jahat semua. Rupanya di sisi Allah Ta'ala dia sangat dikasihi Allah Ta'ala. Dia tak tahu siapa. Dia tak tahu rupanya doa dia mustajab. Nampak no? Jadi dalam hadis Nabi kata tentang wali abdal ni, Nabi kata apa? Mereka ni bukannya capai darajat kewalian abdal ni tadi dengan sebab banyaknya solat mereka, banyaknya puasa mereka, sedekah mereka, tetapi dengan sebab apa? Walakin bisakha'in nafsi wa salamati sadri. Nabi kata mereka ni capai kepada darajat tersebut sebab kerana jiwa mereka terlalu pemurah. Sakha'un nafs, jiwa yang sakhi. Sakhi dalam bahasa Arab maksudnya orang yang dia kerja nak bagi saja, kerja nak tolong orang saja, tak boleh tengok orang susah, ataupun orang tak susah pun kerja nak bagi juga. Kalau tuan-tuan jumpa orang perangai macam ni, dia silap tu wali Allah. Dia tak ada sikit kedekut, sekelumit kedekut pun tak ada dalam hati dia. Dia pantang, dia kerja nak bagi dia. Ni sifat wali ni. Tuan-tuan, dulu ada seorang wali Allah terkenal, dah meninggal lama dah, dekat Jeddah, orang Yaman, Al-Habib Abdul Qadir As-Saggaf. Dia ni terkenal tuan-tuan kewalian dia. Dia punya pelik ni tuan-tuan. Orang datang rumah dia, kisah ni masyhur. Orang datang rumah dia, nampak dia ada kereta. Dia kata Habib ada beli kereta, kata kereta baru cantik zaman dulu ni, zaman 70-an. Dia dengar orang tu kata itu, terus dia panggil anak dia, "Ya Muhammad," dia kata, "Atil miftah, mai bawa biji kereta." Pergi kat orang tu kata, "Ambil, kau suka kereta ni, ambil." Orang tu macam terperanjat lah. Dia bukan kata, tak apa, dah jatuh dalam hati kau, kata ambil, tak apa. Kata aku nak bagi. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan dapat kebaikan sampai kamu memberi apa yang kamu suka. Macam tu sekali tuan-tuan. Ingat, senang nak bagi sebiji kereta kamu baru beli pakai. Lepas tu dia dengar ada seorang zaman tu, seorang pendakwah, dia pergi dakwah, pergi ke sana sini, tak ada kenderaan, jalan kaki. Terus dia beli sebiji motor bagi. Ambil, kata pakai motor. Ni Habib Abdul Qadir As-Saggaf. Guru kami kat Sudan dulu, nama dia Syekh Musa'ad Bashir Haji Sudairah. Dia ni dipanggil sebagai Musnid As-Sudan, pemegang sanad tertinggi dekat Sudan, ulama hadis. Alhamdulillah, antara ulama yang saya sempat belajar dengan dia, walaupun tak dapat belajar banyak sebab nak pergi pengajian dia saya kena naik bas 2 jam. Susah nak pergi, jauh. Dia tak jauh sangat tak jauh sangat, tapi transportation payah. Kena naik sampai 3 bas, berhenti sini tunggu bas ni. Jadi perjalanan 2 jam. Tapi alhamdulillah sempatlah khatam beberapa kitab dengan dia. Hadis 40, Imam Nawawi, Matan Baiquniyah, Akhir Sahih Bukhari, saya sempat belajar. Tapi guru saya cerita tentang beliau, Syekh Musa'ad Bashir ni. Syekh Musa'ad Bashir ni dia pernah suap saya. Pernah suap roti kat mulut saya. Pernah duduk rapat dengan dia. Dia cerita masa dia belajar masa dia menuntut ilmu di Mekah dulu. Dia tak belajar universiti tuan-tuan, dia belajar dengan ulama dia ni daripada kecil. Dia pergi ke Mekah. Dia dengar tentang Habib Abdul Qadir As-Saggaf yang saya cerita tadi, bagi kereta ni. Dia pun pergi majlis Habib ni. Habib ni orang Yaman. Habib Abdul Qadir As-Saggaf ni orang Yaman. Guru kami orang Sudan, tapi dia dua keturunan Rasulullah. Jadi dia datang ke majlis Habib Abdul Qadir As-Saggaf, dan Habib Abdul Qadir As-Saggaf ni mazhab dia Syafi'i. Guru kami Syekh Musa'ad mazhab Maliki, dia orang Sudan, mazhab dia Maliki. Jadi masa datang majlis Habib Abdul Qadir As-Saggaf ni, Habib Abdul Qadir As-Saggaf ni ngajak fiqh Syafi'i, fiqh mazhab Syafi'i lah. Jadi dia tekan tentang fiqh Syafi'i sekian. Jadi masa dia tekankan satu permasalahan fiqh ni, dia tengok dah Syekh Musa'ad ni orang Sudan, dia pun tahu lah orang Sudan mazhab Maliki. Jadi kemudian dia pandang pada Syekh Musa'ad ni, dan Syekh Musa'ad ni kali pertama datang majlis dia kata, tapi dalam mazhab Maliki, dia kata permasalahan ni fatwa dia seperti ini. Lepas tu dia kata, betul tak Syekh? Dia kata dekat Syekh Musa'ad lah. Ada Syekh ni tiba-tiba kena tegaknya tu kali pertama. Dia pun terperanjat. Dia pun kata, wallahi ma adri. Dia kata, aku tak tahu. Tak tahulah kan, dia kata tak tahu. Lepas tu Habib Abdul Qadir As-Saggaf kata apa? Kaifa ma tadri? Macam mana kau tak tahu? Dia kata, mujqara'ta ala Faqih Umar. Macam mana kau tak tahu? Dia kata, bukankah kau dulu pernah ngaji dengan Syekh Faqih Umar, guru pada Syekh Musa'ad? Faham tak tuan-tuan? Itu pun padahal tak pernah kenal ni. Tu dia cakap macam tu. Itu beranjak guru kami. Macam mana dia tahu? Lepas tu habis majlis, dia pun pergi salam lah Habib Abdul Qadir As-Saggaf semua. Jadi Syekh Musa'ad ni pun pergi salam. Masa salam tu dia kata dekat Syekh Musa'ad,
Syekh Habib Al-Qadir ni kata pada Syekh Musa'ad, dia kata minta maaf Syekh, dia kata kata-kata aku tadi tu kadang-kadang dia bukan nak main cakap, kadang-kadang dia terkeluar sendiri. Dia keluar sendiri. Ini tanda-tanda orang soleh tuan-tuan. Tanda-tanda orang soleh. Betul ya tuan-tuan. Susah nak kata tuan-tuan, kalau tuan-tuan betul-betul istiqamah kita dalam satu amalan, kita banyak zikir, kita bersihkan jiwa kita betul-betul, kita akan tahulah benda-benda macam ni, dia tak mustahil. Nampak no? Jadi Nabi kata tadi, laki wali Allah tadi, dia tak sampai darjat tu dengan banyak solat, banyak puasa dia, ataupun banyak ibadah dia, tetapi bi sakha'in nafs, dengan jiwa mereka yang bersih, yang pemurah, wasalamati sadr, dan juga dada yang selamat. Dada yang selamat. Dua sifat ni. Dada yang selamat maksudnya apa? Dalam dada dia tak ada nak kecil hati dengan orang, tak ada nak dengki orang, tak ada apa benda sekelumit pun nak benci-benci ni, tak ada. Sentiasa positif. Pandang orang tu seronok saja. Nak tengok orang tu semua dia nampak baik saja. Ini sifat wali Allah. Tapi jangan salah faham pada hadis tadi, seperti mana ulama masyarakat hadis ni mengatakan, bukanlah maksud Nabi SAW kata tadi mereka ni tak sampai darjat sebut dengan banyak solat, dengan banyak puasa. Maksudnya mereka tak solat banyak. Jangan faham lagu tu pula. Ataupun tak puasa banyak. Maksud je, mereka ni dalam kemuncak ibadah juga. Mereka punya solat dahsyat, puasa mereka dahsyat, ibadah dahsyat. Tapi jangan sangka bahawa itu sebab mereka sampai darjat tu. Bukan itu. Hak sampai darjat tu sebab apa? Sebab jiwa mereka tadi ni. Sifat wali Allah tadi. Nampak no? Baik. Jadi syahid yang saya nak katakan tadi pada hadis tadi, Nabi kata, bila Nabi sebut tentang wali abdal ni dan bilangan mereka dan kedudukan mereka di Syam, dan Nabi kata mereka bukan sampai darjat tu dengan sebab apa? Rezeki, dengan banyak ibadah tu. Nabi kemudian kata apa? Wa bihim turzaqun, dan sebab mereka lah kamu diberi rezeki. Sebab mereka ni lah kamu diberi rezeki, dan sebab mereka lah kamu ni dipelihara daripada musibah Allah Ta'ala. Nampak? Wa bihim tustasqun, ataupun dalam hadis lain Nabi kata sebab mereka ni lah hujan turun pada kamu, kamu dapat minum air hujan. Sebab apa? Macam saya kata tadi tuan-tuan, kerana mereka ni hamba-hamba Allah Ta'ala yang zakirun, yang sentiasa berzikir, ingat Allah. Sedangkan kita hamba-hambanya yang ghafilun, yang lalai. Kita lalai, ataupun paling-paling kita ingat bila kita ada masalah semua, baru kita angkat, ya Allah bagilah aku ni rezeki ni apa semua. Sebab kita fikir diri kita lah, masalah kita. Tapi sifat wali-wali Allah ni, mereka tak fikir diri mereka sangat, mereka fikir umat. Sentiasa kesian kat umat. Jadi mereka menangis terkat-terkat kepada Allah Ta'ala, minta untuk kita, ya Allah bagilah umat ni rezeki, ya Allah umat Nabi Muhammad ni rahmatilah mereka, selamatkan mereka ya Allah daripada musibah ni. Tengok kita dalam keadaan macam-macam musibah, dengan macam-macam maksiat semua, dia berkata, ya Allah janganlah turun bala pada mereka, berilah mereka hidayah. Hati mereka ni sentiasa bersama umat, macam hati Nabi SAW. Sebab mereka ni lah Allah Ta'ala mustajabkan doa ni, kita tumpang sekali tuan-tuan. Nampak no? Jadi sebab tu kita kena ingat, boleh jadi banyak sebab rezeki kita bukan pasal kita tuan-tuan. Jangan kita terperdaya, aku kerja keras, aku bijak berniaga, aku dah ikut kursus macam-macam perniagaan, magnet, minda, apalah kena semua tu. Dia kata sebab skill-skill ni aku pandai buat duit. Jangan terperdaya tuan-tuan. Malah jangan kufur dengan kata-kata macam ni. Jangan kufur. Tuan-tuan faham? Jadi rezeki kita kerana Allah Ta'ala, dan sebab dia sebenarnya banyak sekeliling kita tak sedar. Sebab doa mak ayah kita, kadang kita tak tahu. So doa orang yang sayang pada kita, yang kita tak kenal mereka, kita tak tahu. Malah kadang-kadang doa kucing kita pun tak tahu. Doa kita kucing kita doa untuk kita tak. Kita nak bagi makan apa semua, kita tahu rupanya dia lah bagi rezeki pasal kita. Kita tak tahu keselamatan kita ni, rezeki kita ni sebab apa. Jadi kena sentiasa ingat, pertama yakin rezeki ni adalah milik Allah, dan sebab dia terlalu banyak, sebab di keliling dia terlalu banyak. Supaya kita jangan terpedaya. Buat kebaikan, insya-Allah. Macam itulah kita kata tadi tuan-tuan macam itulah. Saya bukan nak promosi Mahathir saya, tapi saya nak bagi, saya takut salah faham juga. Tapi kadang-kadang tuan-tuan saya nampak sendiri, ada orang-orang yang macam saya, ada pelajar-pelajar susah yang saya memang ambil, dia pun nak mengaji saya ambil. Tapi saya nak buat bagi pengajian free daripada kami pun tuan-tuan pun faham kan, kami sendiri pun mana ada income lain, nak kena bayar bil apa semua tu.
ialah jadi nak kena ada yuran jugalah, tapi yuran pun saya ambil 250 aja. Memang tuan-tuan kalilah, kami ambil ada 25 pelajar kali 250, berapa dapat tuan-tuan tengoklah overhead kami bulan-bulan berapa. Tapi nak kata pelajar belah susah ni kami cari penaja untuk bayar yuran je 250. Tapi ada alhamdulillah ada beberapa penaja yang taja anak-anak orang susah ni apa semua, dan mereka sendiri pun ada cerita, dia kata keberkatan yang mereka rasa. Sebab budak ni mengaji Quran, dia doa dan kami doa. Tak boleh nak doa secara khusus setiap orang, tapi kami doa Allahumma ighfir liman ahsana ilaina. Ya Allah, kau kurniakan keampunan, kebaikan segala orang yang buat baik kepada kami. Itu cara ringkasnya. Allah Ta'ala Maha mengetahui siapa buat kebaikan kepada kami. Jadi kadang-kadang sebab-sebab macam ni lah, berkat-berkat doa anak-anak orang susah kat mat, tapi kami anak yatim ke apa semua. Dan mereka ni orang yang sentiasa Quran dengan mulut daripada 5 pagi sampailah pukul 10 malam. Quran dengan mulut mereka. Jadi mulut yang baca Quran ni, tuan-tuan tahu dalam hadis, malaikat berebut-rebut datang ke mulutnya. Dan kalau dia doa, malaikat ni lah yang doa amin, amin. Moga-moga sebab mereka. Jadi macam tu dah tuan-tuan. Cari ahlu Quran ni. Tak semesti, maksud dia mana-mana sekalipun. Mahat tahfiz ke mana-mana apa semua. Bantu sebab kita yang sebenarnya akan tumpang banyak sangat berkat. Kita akan tumpang. Sekolah pondok, sekolah agama, pelajar-pelajar agama ni bantu tuan-tuan. Mereka ni lah kita harapkan pada masa depan yang nak membimbing umat masa depan. Kalau umat masa depan ni tuan-tuan, umat TikTok, Instagram, apa-apa macam-macam, tak apa-apa benda, apa kita expect generasi akan datang ni? Tak tahu nak kata macam mana. Jadi sebenarnya kita kena persiapkan lagi banyak umat yang nak memandu umat akan datang daripada sekarang ni. Mereka ni lah pelajar-pelajar agama yang kita doakan moga-moga mereka ni lah yang akan bawa beban amanah untuk membimbing umat masa depan. Nampak no? Wallahu a'lam bissawab. Saya tak mau panjangkan sini, ustaz pun dah main dah kan. Jadi kita berhenti sini dulu no, insya-Allah. Saya mohon maaf sekiranya sana ada kasar bahasa, salah silap yang baik pada Allah SWT, salah silap kekurangan daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma waffiqna litiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan wa 'amalan, wa amnun 'alaina mahabbatahu wa ba'athna ma'ahu yawmal qiyamati wa ma'a ashabihi wa ahli baitihi wa sa'iris salihin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.